Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan bersama-sama bertukar fikiran dan berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa kita ni terbahagi pada 4 golongan. Yang pertama ada lisan, ada rohani. Yang kedua ada lisan, ada rohani. Yang ketiga, ada rohani, tiada lisan. Yang keempat, rohani pun ada, lisan pun tak ada. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Yang pertama, ada lisan, ada rohani. Kalau ulama bercakap pun pandai dan beramal pun beramal. Itu ada lisan, ada rohani. Yang kedua, ada lisan, ada rohani. Bercakap pandai, tetapi tidak beramal. Cakap hebat, semua orang tahu dia hebat cakap. Bersyamah pandai, berdakwah pandai, bersyarah pun cakap dan sebagainya, tetapi tidak beramal dengan ilmu. Yang ketiga, ada lisan, ada rohani, tidak ada lisan. Dia beramal seorang-seorang dia je. Dia tak cakap, tak mengajak orang berbuat baik, tidak mencegah kemungkaran. Yang keempat, tiada lisan, tiada rohani. Cakap pun tak pandai, beramal pun tidak, lagi berat. Kita menunglah di mana kita sekarang berada. Yang pertama, ada lisan, ada rohani. Cakap pandai, mengajak orang pun okey, beramal pun beramal. Itu sebabnya yang paling penting kita beramal dan mengajak. Itu sebabnya untuk ilmu ada 4 sebab. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, menyampaikan kepada orang lain. 3 syarat. 3 sebab mengapa kita berilmu. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, menyampaikan kepada orang lain. Itu sebab Sayyidina Ali mengatakan bahawa la yazaluddin wad dunya qa'imain ma daman arba'atu asya'. Sentiasa agama itu tegak. Agama dan urusan dunia itu tegak sekiranya ada 4 sebab faktor. Yang pertama, ma zalal aghniya la yabkhaluna bima khumilu
selama mana orang-orang kaya tidak kerekut dari apa yang dianugerahkan kepada mereka. Yang kedua, madamal ulama ya'malun bima alim. Sentiasa ulama-ulama beramal dengan ilmu, bukan cakap saja. Yang ketiga, madama al fuqaha madama al fuqara la yabi'una dinahum bidanarihim. Sentiasa orang-orang fakir tidak menjual agama dengan harta benda. Yang keempat, la madamal fuqara madamal apa yang keempat, madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lam. Selama orang-orang jahil tidak sombong dengan apa yang mereka tidak tahu. Saya ulang lagi sekali, ya. Yang pertama, madamal aghniya la yabkhaluna bima khuyiru. Selama mana orang-orang kaya tidak kedekut dari apa yang dianugerahkan kepada mereka. Yang kedua, madamal ulama alimi bima amilu. Selama mana orang-orang ulama beramal dengan ilmu. Yang ketiga, madamal fuqara la yabi'una dinahum dinarahum la yabi'una dinahum binarihim. Selama mana orang-orang kaya tidak menjual harta dengan, tidak menjual dunia dengan agama mereka itu. Di akhir, madamal fuqara la yastakbiruna ma lam ya'lam. Selama orang-orang jahil tidak menyombong dari apa yang mereka tidak tahu. Itu dia. Kena ingat tu. Jadi yang pertama tadi diingatkan bahawa kalau agama nak tegakkan, dunia pun nak tegakkan, 4 perkara mesti pertahan. Iaitu yang pertama, orang kaya, orang fakir, orang jahil, orang alim kena bersatu. Orang kaya jangan kedekut, orang jahil jangan sombong, orang berilmu naklah beramal, orang fakir jangan menyombong, cari ilmu. Jadi kita menungkan kita ni bahagian mana agak-agak. Itu sebabnya selalulah kita merenungkan ke arah mana kita hidup sekarang. Hidup ini adalah sementara. Semua orang tahu. Tak payah nak ulang-ulang dah. Semua orang tahu. Kita bayangkan kalau kita orang jahil, kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu, jangan, kalau sudah pandai, jangan bodohkan orang bodoh. Jangan bertekak dengan orang pandai. Sekarang ni sudah ramai orang bertekak dengan ilmu masing-masing. Sudah hilang rasa seronok untuk ilmu itu. Pasal sudah menjadi permainan. Membodoh-bodohkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Sedangkan ilmu itu gunanya menghilangkan kejahilan. Tidak membodohkan orang bodoh, tidak tekak dengan orang pandai. Okay, dah. Kalau sekiranya seseorang itu bersalah, lebih cantik ia telefon dan mengatakan pendapat tuan itu mungkin salah, mungkin silap. Kalau saya tak silap,
terangkan dan tunjukkan mana hujah-hujah Al-Quran dan hujah-hujah kitab mengatakan benda itu salah. Saya seorang kawan saya berceramah, banyak orang condemn dia habis-habisan, menyatakan dia munafik dan sebagainya. Saya tak, saya telefon dia, saya tanya bagaimana dia punya pendapat sebenarnya bagaimana. Dia terangkan satu persatu. Oh, kita faham, tak bolehlah kita condemn dia dengan orang ramai, mengaibkan kaum kita. Itu sebabnya dalam hadis mengatakan, ala inna unasan yadkhuluna an-nar majanan. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana fi qalbi mithqala dzarrah min hubbil ulama. Adakah tuan-tuan tahu ada di kalangan manusia yang masuk syurga percuma? Siapa itu ya Rasulullah? Mereka yang ada sedikit dalam hatinya perasaan cintakan ulama. Ala inna unasan yadkhuluna ramajanan qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana fi qalbi mithqala habbah min budil ulama. Adakah tuan-tuan tahu Nabi kata ada manusia yang masuk neraka percuma? Siapa itu Rasulullah? Mereka yang ada sedikit dalam hatinya perasaan bencikan ulama. Kalau ulama itu buat silap, kita tanya dia mengapa persoalan itu begitu, apa sebabnya, apa hujahnya. Kan cantik. Daripada kita bertekak mengaibkan ulama, merosakkan nama dia dengan anak murid dia. Itu saya pesankan tuan-tuan, kita ni bukan ulama. Kita tak pandai pun hukum-hukum. Apa-apa ulama cakap, kalau tak setuju, diam saja. Lebih selamat daripada kita mengumpat, mengata mereka dalam keadaan suasana yang tidak diketahui sebab dan asal usulnya. Begitu. Begitulah betul ilmu. Itu sebabnya dia katakan jangan membodohkan orang bodoh, jangan bertekak dengan orang pandai. Sekarang ni sudah ramai orang bertekak sesama dia, tak tunjukkan hebat. Sampai doa kunut pun dah bising. Doa kunut tu kan sunat ba'ad. Siapa nak baca, baca. Tak baca pun tak. Senang aja. Senang aja, tak susah. Siapa nak semayang sunat sebelum Jumaat, semayang. Tak semayang pun tak apa. Sunat. Ulama-ulama dulu dah cari dah hukum-hukum tu, dia pun pandai. Kita tak pandai. Imam Syafi'i umpamanya hafal Quran umur 7 tahun. Dia dahulu daripada Imam Bukhari lagi. Dia kata, kalau hadis itu betul, itulah mazhab aku. Maknanya, dia masih merendah diri. Tapi orang sekarang condemn Imam Syafi'i. Dia kata, doa kunut itu bid'ah. Jadi, kalau Nabi Imam Syafi'i pun bid'ah, kita pun ada bid'ah baca. Dia masuk neraka, kita pun. Pasal dia kata, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Tiap-tiap yang sesat, masuk neraka. Imam Syafi'i masuk neraka, kita pun masuk sama. Jadi, kita jangan lawan. Pasal ulama-ulama dulu dah pandai, dah tahu hukum, dan sebagai dia ijtihad, dia panggil mujtahid mutlak. Mujtahid yang mutlak. Jadi Imam Syafi'i merupakan ulama yang hebat. Dunia iktiraf. Dunia, bukan Malaysia iktiraf. Dunia iktiraf. Dan Imam Syafi'i satu hari semayang jadi imam. Makmum mazhab lain. Dia tak baca doa kunut. Orang tanya, mengapa tuan tak baca doa kunut? Kan tuan kata sunat. Aku hormatkan pendapat orang lain. Itu ulama yang muktabar. Dia tak condemn orang. Sama juga Sayyidina Osman pergi Mekah, dia semayang, tak semayang jamak, tak semayang kasar. Orang tanya, mengapa Sayyidina Osman tak semayang jamak? Apa jawapannya? Mungkin dia rasa masa balik kampung. Orang jawab gitu, tak, orang kata mendengar dia semayang tak jamak. Tak. Dia kata, mungkin dia rasakan baru balik kampung.
Sama juga orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, mengapa seorang sahabat, siapa nama lupa saya namanya, mengapa dia berbuka lambat? Amr bin As buka cepat. Seorang lagi nama Abu Musa al-Asy'ari buka lambat. Buka puasa. Dia orang jawab, Sayyidina Umar bin Abdul dia berbuka puasa ikut jadual. Mungkin Abu Musa al-Asy'ari buka puasa lambat kerana berhati-hati takut termakan waktu. Kan jawapan bagus. Tenang jawapannya. Tak ada kata mengada-ngada lah tu. Tak ada jawapan itu. Begitulah ulama dulu. Tidak dia nak mengatur orang, dia masih berhati-hati memberi jawapan. Dia kata mungkin dia berhati-hati, dia takut termakan waktu. Yang lagi satu dengan Amr bin As buka puasa, dia kata dia ikut Nabi SAW. Nabi buka ikut tepat jadual, dia pun ikut. Begitulah orang-orang zaman dulu menjawab soalan-soalan. Tidak dia nak condemn sana, condemn tak ada. Begitulah. Itu sekian dimaklumkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tadi saya sebut bahawa ada ulama-ulama yang lisan pun okey, bercakap pandai, dan rohani pun okey. Dia bukan bercakap saja, tetapi ia beramal dengan ilmu. Itu sebab di sini dikatakan ada lisan, ada rohani. Sebabnya kita kalau sebagai ulama atau orang awam atau orang biasa, hendaklah kita cuba beramal di waktu malam. Ada hikmatnya. Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubum il-madaji. Mereka renggangkan lambung mereka itu dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, berdoa kepada Tuhan kerana takut dan harap, tamak kepada pahala. Maknanya kita di tengah malam mata mengantuk, tidur pun sedap, waktu pun hujan, sejuk pun sejuk, tinggalkan tempat tidur kerana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal keadaannya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi katanya? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam walaupun sekejap. Sekejap pun jadilah sakit bangun. Apa lagi dah firman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sangat tidur di waktu malam. Kurangkan tidur. Pasal tidur itu sedapnya pun tak diketahui. Pasal kita tengah tidur. Bila kita tertelik saya mata, ingatkan bahawa sungguhnya aku besok akan bangun di padang mahsyar. Kemana arah aku tak tahu. Ke syurga ataupun neraka. Tak tahu kita dalam kubur, gelap ataupun terang. Gelap ataupun terang. Memanglah sedap tidur tu sedap. Masalahnya lebih sedap lagi tidur di padang mahsyar besok, di alam akhirat besok. Lebih hebat lagi tidur daripada tidur sekarang. Mengapa kita utamakan tidur sekarang, sedangkan kalau kita beramal di waktu malam, rasanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan bagaimana kesudahan aku di dunia ni, akhir ni, di mana sebenarnya, ke mana arah aku akan pergi sekiranya aku tidak beramal di waktu malam. Termenungkan begitu.
kurangkan tidur. Pasal tidur itu hanya sekejap saja dan keseronokan tidur itu tak disedari sebenarnya. Pasal kita sedang tidur. Mana kita tahu? Tentu tahu sedap tidur. Tak tahu. Pasal dah sedar, dah tak tidur dah. Maka nikmat sementara itu jangan dicari. Taklah kita cari nikmat yang selama-lamanya. Kita fikirkan begitu. Itu sebabnya di sini dikatakan ada beberapa kelebihan-kelebihan orang yang sembahyang malam ni. Tu dia. Nota saya yang besar ni, tak nampak. Dia, saya nak Umar berkata, ya. Man shalla fil lail wa ahsana as-salah wa ahsana as-salah akramallahu bitisi karamat. Barang siapa mendirikan solat malam, maka Allah akan beri dia keistimewaan 9 kelebihan, 9 kemuliaan. Barang siapa yang semayang malam dan memperbaiki solatnya, disempurnakan solat, bukan sambil lewa, betul-betul solat. Dalam keadaan mengantuk, itu sebabnya digalakkan kita bangun malam, mandi. Keempat, ketiga, bangun, mandi, supaya segar sikit badan. Dan membetulkan, mengelokkan, menyempurnakan solat itu. Maka Allah akan beri dia 9 kelebihan. Yang pertama apa? Yang pertama, lima kelebihan di dunia, 4 kelebihan di akhirat. Barang siapa yang solat malam menyempurnakan solatnya, Allah muliakan dengan 9 kelebihan. Yang pertama, 5 di dunia, 4 di akhirat. Lima yang di dunia itu, yang pertama, Allah pelihara dia daripada kelebutan, kecuaian ataupun kecacatan. Yang pertama, Allah selamatkan dia daripada kecacatan ataupun nyanyuk atau sebagainya. Jadi kelebihan yang pertama, kalau kita boleh sembahyang malam ni begini. Kalau boleh sembahyang 2 rakaat. Kalau tak boleh maknanya, bukan boleh. Kalau tak boleh, sembahyang 2 rakaat sahaja. Dan 1 rakaat witir. Sekurang-kurang. Kalau boleh, sembahyang 12 rakaat. Witir 3 rakaat, 15 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau boleh, baca surah Yasin awal sampai habis, atau bagi-bagikan, atau surah Ya Ayyuhal Muzammil sampai habis, Ya Ayyuhal Mudaththir sampai habis. Jadi semuanya 12 rakaat campur 3, 15 rakaat. Kalau boleh lagi, tambah 2 rakaat sembahyang hajat. Minta apa? Ya Allah Tuhanku,
makbulkan permintaanku pada bila masa aku minta. Lebih-lebih lagi nak sembahyang bulan Ramadan tu. Peluang untuk kita untuk membiasakan bangun lepas itu. Ya Allah Tuhanku, makbulkan permintaanku pada bila-bila masa aku minta. Bila-bila masa kita nak minta, Tuhan makbulkan. Kita minta kunci dia. Ya Allah Tuhanku, makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Itu. Nanti bila-bila kita minta, Allah Ta'ala makbulkan. Senang saja. Minta awal-awal. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama, Allah selamatkan kita daripada segala cacat cela atau nyanyuk atau sebagainya. Yang kedua, nampak di mukanya tanda-tanda orang beramal. Nampak di mukanya tanda-tanda orang beramal. Kena jagalah. Sembahyang malam itu selewat-lewatnya sebelum subuh. Yang bagus pukul 4 atau 3:30 bangun. Gunanya supaya besok tubuh kita akan terang benderang seperti matahari baru terbit. Tubuh kita nanti akan terang seperti matahari baru terbit. Terang benderang. Kita bayangkanlah bahawa kita mati besok ni akan timbun dengan tanah, ditutup dengan papan. Kalau kita hidup, takkan nak ni. Tapi dah mati, apa nak kata? Sampai masanya kita akan mati, akan timbun dengan tanah, gelap gelita, sempit kubur tu. Nanti malam gelap lagi, 2 kali gelap. Tetapi Allah anugerahkan kepada kita terang-derang kubur kita kalau sembahyang malam. Pasal apa? Sembahyang malam ni memang payah nak bangun. Nak tengok iman kuat tak kuat, boleh bangun atau tak boleh bangun. Memang payah nak bangun. Tapi kalau biasa bangun, ulama-ulama dulu nak nunggu malam, suka. Bila nak malam. Pasal nak dapat berbisik, dapat bercakap, dapat mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunggukan begitulah. Dapat bercakap dengan Allah Ta'ala, dapat berbisik dengan Allah Ta'ala, dapat mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat bertaubat, bermunajat. Kalau boleh nak membiasakan itu payah. Tetapi kalau sudah biasa, bagi tuan-tuan bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal di sembahyang malam 200 rakaat. 200 rakaat. Dan keadaan tua-tua dia pun boleh bangun. Imam Syafi'i bangun. Semua imam mazhab bangun belaka. Bangun. Dan keadaan mereka yang banyak ilmu itu pun bangun dulu. Kita dosa banyak, kenapa tak boleh bangun? Amalan kita tak cukup. Kita tak tahu ke mana arah senang kita di akhirat besok. Tak tahu ke mana arah kita di kubur besok. Jadi kita standby, bangun. Pasal apa? Mengenangkan ke arah mana kita besok di akhirat. Ke syurga ke atau ke neraka. Bayangkanlah, kalau kena seksa besok bagaimana? Umpamanya barang siapa tinggalkan sembahyang satu waktu, Allah Ta'ala masukkan ke neraka selama 80,000 tahun. Tu bayangkan. Jadi kita minta ampun 100 kali ampun. Istighfar bil asharhum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kita istighfar. Tu saya pesankan tuan, boleh beramal ya Allah, ya Allah, ya Allah 1 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali sehari. Istighfar 100 kali.
Itu dah banyak dah. Kalau boleh, cuba amalkan. Jadi kita dah beramal, sudah menjadi ketagih. Sudah wirid kuat. Lapang hati. Lapang perasaan. Tidak rasa bimbang. Dia rasa takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la yahzanun. Ingatlah, orang-orang yang dapat pimpin Allah Ta'ala, dia rasa duka cita, tidak rasa takut. Tak ada apa takut. Itu sebab saya katakan, kalau kita beramal, rezeki pun akan datang. Jangan bimbang mengenai rezeki. Rezeki itu telah Tuhan tentukan dah. Jangan dibimbangkan ialah persiapan untuk kita ke akhirat itu tak siap. Itu bimbang. Memang tidak ramai orang suka. Sedangkan masa Allah Ta'ala beri kita ini cukup untuk beramal. Itu dia kata, jangan bimbang tentang rezeki. Rezeki Tuhan dah siapkan dah. Yang kita bilang, persiapan untuk akhirat tak cukup. Itu kita kena bimbang. Pasal apa kita nak bimbang masalah rezeki? Rezeki Tuhan dah siapkan dah. Kita bimbang persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bimbang apabila masuk kubur besok, soalan-soalan banyak. Itu saya pesankan tuan-tuan, bangunlah di waktu malam. Mula-mula ni, sikit-sikit tu tak apa. Tak larat sangat. Sembahyang witir, sembahyang tahajud, 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau lah lama besok, kita buat pula. Bangun, sembahyang wuduk, 2 rakaat. Yang taubat, 2 rakaat. Sembahyang tahajud, 12 rakaat. Sembahyang hajat, 2 rakaat. Sembahyang witir, 3 rakaat. 21 rakaat. Mula-mula memang tak larat. Tak lama sikit, tambah sikit, sampai 21 rakaat. Itu sebabnya kita lihat Harun Rashid, Khalifah Bani Abbasiyah, sembahyang 100 rakaat. Kita tak larat 1 rakaat, tak larat. Sembahyang tarawih pun tak larat. Itu sebabnya sembahyang tarawih tu dah laju. Laju sembahyang. Pasal makmum tak larat. Dulu ni sembahyang tahajud, sembahyang tarawih lambat. Zaman saya kecil-kecil dulu ada satu imam sembahyang tahajud, sembahyang tarawih bukan main slow. Lari habis makmum. Tinggal 3 orang aja. Makmum, Bilal, Nazir, tinggal imam, 3 tinggal. Mana larat? Dia baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. 2 jam main tarawih. Habis lari. Seorang cabut. Makmum dengar dia jadi imam je, lari habis. Kamu saya ada 2 imam. Satu laju sangat, satu slow sangat. Laju menjelinap larinya. Nabi pesan jangan sembahyang lama sangat. Ada orang sakit perut, ada yang nak muntah, macam-macam. Dan jangan sembahyang kelang kabut macam di Indonesia kan. Ada satu masjid, satu pondok tu laju sangat pula. Kalau kita lah di setengah orang sembahyang rajin pindah-pindah, cari mana sembahyang yang laju. Itu imam bagus. Kalau imam lambat, merungut di makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum, gila imam ni kata. Tak laut. Tu yang pertama. Habis, yang kedua pula. Yang kedua, ada tanda-tanda di mukanya orang yang sembahyang malam. Ada nampak berseri sikit muka. Dikasih orang.
Sebab kita nak tahu apakah tanda-tanda Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh wahai Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, akan aku, ikut Nabi. Yuhibbukumullah, nanti Allah sayangkan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala sayangkan kepada kita, selesai masalah. Apa tandanya? Apabila Allah sayang kepada seorang itu, Allah Ta'ala beritahu kepada Jibril AS. Wahai Jibril, aku sayangkan sepulan-sepulan. Beritahu pada penduduk bumi, aku sayangkan. Maka penduduk bumi pun sayangkan kepada kita. Tanda Allah Ta'ala sayangkan. Mudah ya. Apabila penduduk bumi ini sayangkan kepada kita, tanda-tanda Allah sayangkan. Yuhibbukumullah, Allah sayangkan kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa kita. Kita menungkan begini. Bila masa kita tenang. Ada masa tenang. Ada masa susah. Tetapi orang yang beramal malam, hati sentiasa tenang. Tak ada masalah. Tak pernah risau dia. Sentiasa tenang fikiran. Kerana Allah dah cintakan kepada dia. Memang payah Allah tak cintakan kepada kita. Melainkan hamba-hamba Allah yang pandai mengambil hati ataupun pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub. Itu sebabnya terlihat sejarah Rabi'atul Adawiyah. Bagaimana orang-orang zaman dulu kalau pergi Afrika, masuk Afrika yang masih hutan belantara lagi, rimau, gajah, susap. Orang-orang Islam mesti itu rajin solat malam. Gajah tak ganggu dia pun. Lalu je. Satu hari di Afghanistan, satu orang sembahyang malam. Kawan dia panjat pokok. Tengok bagaimana keadaan dia kalau binatang buas datang. Sembahyang tengah malam. Datang buas datang, dia cium je. Cium saja orang yang sembahyang malam itu. Pasal Allah Ta'ala dah sayang ke. Yuhibbukumullah, Allah sayang. Di Afghanistan, di Afrika Utara, begitulah orang sembahyang malam tak takut langsung kepada makhluk. Pasal apa? Barang siapa takutkan Allah Ta'ala, makhluk akan takut kepada dia. So, cuba kita amalkan begini. Ya amanul khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, najjina mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang yang takut, amankan kami daripada apa yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang takut, sejahterakan kami daripada apa yang kami takut. Wahai Tuhan mengamankan orang yang takut, lepaskan kami daripada apa yang kami takut. Lepas sembahyang, baca 3 kali. Dan saya ijazahkan terus tuan-tuan mengamalkan. Ya amanul khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanul khaifin, najjina mimma nakhaf. Cuba amalkan 3 kali. Bimbang apa yang takut, tapi Tuhan amankan kita daripada apa yang kami takut. Rimau ke datang. Itu sebabnya satu hari Anas bin Malik, zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni memang seorang yang terlalu zalim. Silap bunuh saja. Kerajaan Islam masa itu, tapi pemimpinnya zalim. Maka satu hari dipanggil ni Anas bin Malik. Orang takut sangat dengan dihajat ni. Datang dia. Bukan, dia duduk rumah, dia tak pergi. Datang hajat rumah dia. Pasal dia tak nak pergi, tak nak pergi ke, dijemput, diarahkan pergi ke jumpa Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia duduk rumah, menjuntai kaki dia kan, beranda dia.
datang Hajjaj. Kau tahu dia tu, wahai Anas, apa aku nak buat pada kau? Kata Anas, kalau aku tahu lama aku disembah kau. Berani dia. Orang tak berani. Dah lama aku sembah kau, dia kata. Kata pengikut dia, cantas leher dia je. Kata di pengiring-pengiring dia, cantas leher dia. Dia pun datang ke depan, undur balik dia. Rupanya hebat Anas bin Malik. Dia pun tanya, apa ilmu kau pakai wahai Anas? Apa Anas kata? Aku ada ilmu yang diajar oleh Rasulullah SAW, yang aku takkan mengajar kepada sesiapa selepas kau mati baru aku ajar. Berani tu dia. Selepas kau mati baru aku ajar. Pas bila dia nak rapat ke depan, dia nampak rimau di atas kepala Anas. Nganga mulut dia. Tu dia undur. Itu orang takut taklah. Ada amalan dia tu. Amalan dia adalah. Tapi yang paling penting, kalau beramal tak jadi. Tapi dia, kalau pakai ayat tak jadi, dia beramal. Dia hidup 120 tahun umur dia. Dia minta Nabi SAW supaya panjangkan umur dia. Supaya Allah Ta'ala panjangkan umur dia, panjang 120 tahun. Itu hebat. Pasal amalan dia. Orang pun tak banyak. Itu sebab ni kata, kalau takutkan kepada Allah, makhluk takutkan kepada kita. Tak takut kepada Allah Ta'ala, manusia pun tak takut kepada kita. Itu yang kedua. Habis. Yang ketiga, hamba-hamba Allah yang saleh-saleh sayangkan kepada kita. Hamba-hamba Allah yang saleh-saleh cintakan kepada kita, sayangkan kepada kita kalau kita beramal malam. Yang penting Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Yang kedua, orang-orang saleh sayangkan kepada kita. Kalau orang dah sayang, Allah Ta'ala pun sayang, selesai masalah. Rezeki kita bukan murah, rezeki kita pun murah. Yang paling penting, balasan akhirat besok. Dunia ni tak dapat pun tak apa, tapi kalau dapat pun bagus juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, gunakan kami ke bahagian di dunia. Fil akhirati hasanah, akhirat pun. Sebab ni kita ada bagi-bagi. Yang pertama, berbahagia dunia akhirat. Yang kedua, berbahagia di dunia, tak berbahagia di akhirat. Yang ketiga, berbahagia di akhirat, tidak berbahagia dunia. Yang keempat, dua-dua tak berbahagia. Itu berat. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, berbahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, berbahagia di dunia, tak berbahagia di akhirat. Yang ketiga, berbahagia di akhirat, tak berbahagia di dunia. Tak apa. Yang keempat, dunia pun tak berbahagia, akhirat pun tak berbahagia. Itu sebabnya kita minta dunia pun bahagia, akhirat bahagia. Tapi yang paling penting, waqina azabannar. Pelihara kita daripada azab api neraka. Ya. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh-saleh sayangkan kepada kita. Yang selanjutnya, dia bercakap ada hikmat. Percakapannya diterima oleh manusia kerana percakapannya mengandung hikmat. Hikmat ni maksudnya mengandungi kata-kata yang boleh memberangsangkan kita, yang boleh menguatkan perasaan kita. Kalau dia kata Alaihissallahu bihakimil hakimin, bukankah Allah Ta'ala itu mempunyai hikmat yang sangat hikmat.
Allah Ta'ala, apa perintahnya ada hikmat. Umpamanya Nabi SAW perintahkan kita supaya bila makan menjilat jari. Apa hikmatnya? Dikaji oleh orang Jerman. Bila kita makan jilat jari ni, ujung jari ini ada alat-alat untuk menghadamkan makanan. Itu suruh saja. Bukan jari itu, ujung jari. Dia orang silap, dia kulum jari. Kadang sini kuat, jilat sini. Tak kena tu. Beri umulah ujung jari. Orang perempuan sunatkan menanamkan rambut bila dipotong. Apa hikmatnya? Hikmat tidak disebut, tapi dikaji orang. Alat apa ni? Awet muda. Mengapa kita tidak digalakkan minum lepas makan? Lepas makan jangan minum. Awet muda. Itu. Mengapa kita diperintahkan makan garam dulu? Berhenti makan, garam juga dulu. Supaya jangan dapat mati mengejut, penyakit mengejut. Kan ada hikmat. Nabi tak sebut hikmat. Tapi apa yang Nabi sebut tu ada hikmat. Begitu. Nabi tak sebut. Mengapa? Mengapa kuku kita ni dah tanam, dah dikukuk, dipotong, ditanam. Awet muda juga. Mengapa kita makan, lambatkan minum? Pasal kita punya asid hidroklorik kita itu, bila makanan masuk, dia akan keluar automatik. Dia akan menghancurkan makanan. Tetapi kalau air dah masuk, menyebabkan bercampur asid dengan air, lambat hadam. Setengah jam kemudian baru minum, tu undang dia. Nak bangun tidur pun minum ais sejuk, nak tidur pun ais sejuk. Semua Nabi ajar. Hikmatnya dikaji orang kemudian. Banyak lagi lah yang lain-lain yang ada hikmat tu. Nabi bercakap, semua ada hikmat. Allah perintah, ada hikmat. Begitu. Habis ya. Sikit lagi. Dan 4 di akhirat. Yang pertama, dimudahkan untuk hisab. Dimudahkan hisab. Maknanya wahas wa hisaban yasira. Hisab yang mudah. Tidak Nabi itu man nufisal hisab udziba. Bang siapa susah hisabnya nanti akan diazab. Tapi kalau kita rajin beramal malam, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Faman utiya kitabu yamini fasawi hasabu hisaban yasira. Barang siapa diberi kitab amalan dengan kanannya, dia hisab dengan hisab yang mudah. Mudah. Lebih kurang aja. Barang siapa yang detail hisabnya, akan diazab. Tapi orang yang beramal malam ini akan dihisab dengan mudah. Cari jalan. Kita bimbang pasal akhirat besok, semua detail. Soalan detail. Menghadap Allah Ta'ala sendiri. Kita ada peringkat-peringkat. Mula-mula cek kita punya amalan. Bercakap lidah dalam cakap kita punya anggota. Kemudian ditunjukkan kita punya amalan. Akhirnya baru ditimbang. Tu takut. Jangankan Allah Ta'ala, hakim cek kita pun takut. Itu sebabnya kawan-kawan ceritalah, bila SPRM bertanya soalan-soalan, 4 kali sekejap, kencing. Soalan SPRM baru. Profesor saya sumpah dulu rasuah. Kejap kencing. Ada kencing kain pun ada. Kencing suar pun ada. Itu tak ada apa. Dunia aja. Kalau masuk jail pun 40 tahun keluar je. Akhirat
40 tahun tak keluar lagi. Dah kena seksa lagi. Tak takut. Itu takut. Kemudian akan lalu titian surat seperti kilat menyambar. Laju pergi. Tuan bini kita menungganlah. Mana nak sedap tidur ke, nak senang beramal ke, nak senang kenisap ke, atau nak melalui surat nak cepat. Pilih itu je lah. Kita menunggan aku nak senang besok akhirat, kita beramal. Kalau rasa susah rasa suka kita nak susah di akhirat, tak payah beramal lah, tidur je lah. Memang di akhirat besok diisytiharkan tak ramai orang bangun. Tapi saya banyak kali pesan, di mana-mana pun saya pesan, mesti bangun. Lebih-lebih lagi orang muda-muda, pasal nak biasakan dah tua besok. Dah tua lagi payah, pasal dah muda-muda tak bangun, tua lagi payah, tak akan bangun. Pusing kanan, pusing kiri, pusing. Lagi 5 minit. Tak bangun-bangun lah. Itu sebabnya muda-muda, itu dekat Nabi pesan, muda sebelum tua. Dah tua besok, jangan cakap. Pasal banyaklah kawan-kawan kita, dah tua dah sikit, tua sikit je. Dah lumpuh. Tu mana? Tak semena-mena penyakit datang. Elok, sihat-sihat gitu, dah tumbang. Dah tu bilik air. Banyak orang macam bilik air. Apa nak bila beramal? Dah tak ada beramal, takkan beramal dah. Maknanya walaupun tak berdosa, tapi pahala tak ramai, tak banyak. Allah Ta'ala akan kira kalau kita sekarang ni beramal, tiba-tiba sakit, tak boleh beramal. Kita dapat pencen. Macam kerja-kerjaan juga lah, kan? Kerja-kerjaan, sakit, dapat pencen. Tapi kalau tak kerja-kerjaan, tak ada pencen. Sama juga. Kalau kita boleh beramal sekarang, beramal, tiba-tiba dah sakit, tak boleh beramal, Tuhan bagi pencen. Pahala ada. Gitu. Kalau begitu kira. Jangan buang masa sekarang. Tekan jam pukul 4 pagi. Jauhkan sikit jam pada tangan kita. Jangan dekat-dekat. Dekat ni padam tu baik. Ring, nyibuk tu jam ni gitu. Tak mana. Itu biasa. Yang bagus jam Cina tu. PC bukan main. Jam yang bateri tu slow. Dah tak ada ke. Cina punya jam tu nak guruh dunia ni. Bangun kita. Yang dekat-dekat, jauh-jauh tu. Bangun. Nak pandai, nak mengajar kita tu. Tak dah biasa dah bangun, tak pakai jam. Baca innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada sampai habis. Ya Allah, bangunkan aku pukul 4 pagi. Besok pukul 4 pagi, celik mata terus. Makbul doang itu. Kalau tak bangun-bangun juga, baca lagi besok. Baca. Tak hari baca. Niat, ya Allah bangunkan aku pukul 4, insya-Allah bangun. Kalau tak bangun juga, salah baca lah tu. Tu saya pesankan tuan, jangan tinggal main tahajud. Melainkan kita penat sangat, bangun juga sembahyang witir 1 rakaat jadilah. Jangan tak bangun. Jadi biasakan jadi ikut perangai ulama dulu. Bangun. Yang kita harapkan sembahyang kita yang banyak-banyak ni, sembahyang malam yang paling utama. Allah Ta'ala sayang sangat orang sembahyang malam, pasal tidak ramai orang yang boleh sembahyang malam. Tak ramai. Di akhir sekali ialah masuk syurga. Itu yang kemuncak lah. Sembahyang malam, kemuncaknya masuk syurga tanpa hisap. Kita takut amalan kita dihisap, tapi bila sembahyang malam tak hisap. Di kubur pun kita nak mati besok senyum. Pasal nampak dah, malaikat tunjuk ada tempat di mana kita akan tinggal. Apa Nabi kata ni? Man ahabba lika Allah
ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa suka nak bertemu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suka nak bertemu dengan dia. Kalau Allah Ta'ala suka bertemu kita, kan bagus. Man karih liqa'allah, karih Allah liqa'ahu. Barang siapa tak suka bertemu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tak suka bertemu dengan dia. Pasal apa Tuhan sayang kita dan tak suka kita? Kita pun tak suka sayang tak. Kita mesti cintakan kepada Allah. Nanti Allah cintakan kepada kita. Sebabnya mati itu ada 6 tanda-tanda. Yang pertama tandanya ialah berbuih mulutnya. Yang kedua, merah padam mukanya. Yang ketiga, nengkur macam lembu kena sembelih. Itu tanda-tanda azab dah turun. Kalau kita tengok tuan mati, berbuih-buih mulutnya. Atau merah padam mukanya. Atau kena apa? Nengkur macam lembu kena sembelih. Tanda-tanda azab dah turun. Tetapi kalau tuan-tuan tengok orang begitu, jangan kata apa-apa, dan diam je. Jangan tengok, habis. Jangan. Tetapi, kalau berpeluh dahinya, atau mengalir kedua air matanya, atau kering bibirnya, tanda-tanda rahmat dah turun. Ya, itu kita nak tu. Sebabnya orang mati tu, nampak macam senyum muka. Pasal malaikat dah tunjukkan tempat tinggal dia. Tunjuklah tempat tinggal dia. Senyum je. Pasal suka lah. Suka nak mati, suka. Macam bila Rabah lah. Bila Rabah nak mati, isteri dia, wahai Rabah, wahai Bilal, sayu rasa hati aku nak meninggal. Apa kata Bilal? Wahai isteriku, suka aku nak mati. Pasal sempat aku bertemu Rasulullah SAW. Segera aku berjumpa Rasulullah. Gitu lah. Kalau kita tak ada harapan nak mati, memang takut sangat mati, masam muka lah. Itu kita menung-menungkan. Kalau kita mati, kalau dia senyum je, ada harapan nanti. Senyum, suka. Ada orang begitu. Nak mati dia senyum, dia nampak tempat tinggal dia. Kita minta Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita jadi ahli syurga, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi setakat itu dulu agaknya. Walaupun banyak sangat lagi nota yang tulis ni. Saya tulis besar ni kenapa saya tak nampak. Dia besar tulis tu. Jadi sebelumnya apa namanya, kita menangguhkan kuliah kita ni, di sini ada 2 buku. Yang pertama, Sempurnakan Salat, ya. Penulisnya Ustaz Zaki dan saya membantunya. Ni tuan-tuan baca, elok bagi anak-anak kita dan kita pun boleh baca untuk kesempurnaan salat kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu yang pertama. Dan bukunya murah, mudah dibaca, dan murah pula, RM15 saja. Tuan-tuan kalau tak ada duit, boleh pinjamkan kawan, ataupun pinjamkan kawan sendiri-sendiri, bukan kawan lain, kawan sendirilah. Ya, itu pertama. Yang kedua, surah Yasin ni, di sini surah Yasin ni bukan Yasin saja. Dia ada surah-surah yang lain dan ada wirid-wirid. Menambah wirid kita. Termasuk di sini dipanggil pendinding diri dan sebagainya. Dan ada wirid-wirid yang boleh diamalkan pada malam-malam hari. Termasuk juga dipanggil di sini hizib Nawawi dan sebagainya. Amalan-amalan ulama-ulama dulu kala yang menjadi pendidik. Umpamanya mengelak dari kecurian dan sebagainya. Dan dapat kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita melalui amalan-amalan yang ditulis oleh ulama-ulama. Ya? Itu dia. Jadi sekian saja. Aku laqauli hadza sallallahu alazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma mun alaina bisafa'il ma'rifah wa ablana tasahihal muamalah fima bainana bainaka al-sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaihi wa husnaz zanni bik wa mun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik makrum bi'afid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.